اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi ini saya ingin membacakan dan menjelaskan secara ringkas satu hikmah daripada kitab Hikam yang berkaitan dengan penerimaan Allah terhadap amal kita. Ibnu Attillah di dalam kitabnya Hikam menyebutkan, laula jamilu sitrihi lam yakun amalun ahlan lil qabul. Maksudnya, kalaulah tidak kerana Allah menutupi berbagai kecacatan amalan seseorang dengan sebaik-baiknya, maka tidak ada satu pun amalan yang diamalkan oleh orang-orang yang beriman yang layak diterima oleh Allah. Saya ulang lagi sekali ya. Sekiranya tidak Allah tutupi berbagai kecacatan amalan yang diamalkan oleh seseorang mukmin dengan sebaik-baik tutupan, maka tidak ada satu pun amalan yang diamalkan oleh orang-orang mukmin yang boleh diterima oleh Allah. Maksudnya begini tuan-tuan, Allah tidak menerima amalan kalau tidak sempurna. Tapi amalan anak Adam ni tak ada yang sempurna. Kerana itu maka Allah dengan kemurahannya, nikmat dan rahmatnya, Allah tutupi, Allah baiki amalan-amalan anak Adam ini sehingga menjadi sempurna. Barulah Allah terima. Kemudian hikmah ini disambung lagi oleh Ibnu Attillah dengan katanya, anta ila khilmihi idza ata'ta akhraju minka ila khilmihi idza asaita. Anda apabila melakukan kebaikan lebih perlu untuk dapat keampunan Allah berbanding ketika anda melakukan maksiat. Ini kan macam terbalik. Anda bila membuat kebaikan lebih perlu untuk mendapat keampunan dan rahmat Allah berbanding ketika anda buat maksiat. Yang kita faham selalunya, bila kita buat maksiat, kita sangat perlu untuk dapat keampunan Allah. Kalau kita buat kebaikan, kita bersyukur, tak perlu kita minta keampunan. Tapi Ibnu Attillah dalam hikmahnya ini terbalik, macam terbalik, walaupun sebenarnya tidak terbalik. Anda bila melakukan kebaikan lebih perlu untuk mendapat keampunan Allah berbanding ketika anda buat maksiat. Sehingga tuan-tuan, sehingga ada
ulama tasawuf menyebutkan taubat daripada maksiat itu sekali, tetapi taubat daripada apa itu amal baik itu, daripada ketaatan itu 1000 kali. Kenapa begitu tuan-tuan? Nanti kita terangkan kemudian ya. Kita pahami terlebih dahulu tadi ya. Laula jamilu sitrihi lam yakun amalun ahlan bil kabul. Kalaulah tidak Allah tutupi baik berbagai kecacatan yang diamalkan oleh anak-anak Adam, maka tidak ada satu pun amalan anak Adam yang boleh, yang layak diterima oleh Allah. Kerana Allah tidak menerima amalan yang tidak sempurna. Amalan yang sempurna itu menurut pandangan ulama tasawuf yang mengandungi 3 ciri. Pertama, ikhlas. Nak dapat ikhlas susah ya. Yang kedua, ghayatul khudur ma'allah. Ketika buat sesuatu yang baik itu tenggelam dalam mengingati Allah. Dan yang ketiganya, at-tabarri min khawlin wa quwwatin. Hilang rasa adanya daya dan kekuatan. Ini 3 ya. Saya ulang lagi sekali. Amalan yang dianggap sempurna menurut pandangan ulama tasawuf ialah amalan yang mengandungi 3 ciri dalam satu-satu amalan. Misalnya bila kita puasa ke, solat ke, sedekah ke, apa saja amalan, kalau kita mau amalan itu menjadi sempurna, diterima oleh Allah, mesti ada 3 ciri. Pertama, ikhlas. Yang keduanya, ghayatul khudur ma'allah, tenggelam dalam mengingati Allah. Yang ketiga, tabari min khawlin wa quwwatin, hilang rasa ada daya dan kekuatan diri. Hilang daya dan kekuatan diri. Kenapa? Karena dia kekal memandang qudrat iradah Allah. Allah kaunu qadiran, Allah kaunu muridan. Jadi bila seorang itu memandang Allah itu kaunu qadiran wa kaunu muridan, hilanglah daya dan kekuatan diri. Semuanya apa yang berlaku kecil dan besar daripada Allah, termasuklah amalan yang dilakukan, semuanya qudrat dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mengadakan 3 ciri ini dalam satu-satu amalan bukan senang. Bukan senang. Jika itulah maka amalan anak Adam ini memang banyak cacat celanya. Selain daripada itu tuan-tuan, ada pandangan ulama tasawuf bahawa kejadian diri kita ini yang berasal daripada tanah, maka ulama tasawuf kata ada 3 unsur yang Allah canaikan dalam tanah yang Allah jadikan sebagai tubuh Adam, yaitu al-hawa wal bala was syahwat. Bala, kedua hawa nafsu dan syahwat. Al-bala'u wal hawa'u
wasahwatu ma'junatun fi tini Adam. Bala hawa nafsu dan syahwat dicanai oleh Allah dalam tanah yang dipilih oleh Allah untuk jadikan tubuh Adam. Dalil yang digunakan oleh mereka yang berkata begitu ialah firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin. Sesungguhnya kami jadikan insan itu min nutfatin amsyajin, daripada titik air mani yang tercanai. Dicanai oleh Allah dengan apa itu unsur-unsur yang Allah mahukan. Antara rahsia yang diketahui ialah adanya balak, adanya kesenangan, adanya nafsu. Jadi kerana itulah, memandang daripada asal kejadian kita ini, memang manusia tak boleh nak buat amalan yang sempurna. Tidak boleh. Kerana itu ada ulama tasawuf yang berkata, menggambarkan apa ni keadaan lemahnya manusia ini untuk melakukan amalan yang terbaik. Mereka berkata, Ibnu Adam miskinun, anak-anak Adam itu miskin. Miskin di sini bukan miskin harta, ya. Miskin di sini ialah dipandang dari dua sudut. Jismun mu'ibun wa qalbun mu'ibun. Miskin di sini maknanya macam lemah, cacat, ya. Anak-anak Adam itu cacat, lemah, tak boleh nak buat yang terbaik. Kenapa? Jismun mu'ibun, dipandang daripada tubuh badan jasad memang banyak aib, banyak cacat celaka. Dipandang dari sudut hati pun mu'ibun, banyak cacat celaka. Jadi tubuh kita memang tak sempurna, banyak cacat celaka, banyak buruknya maknanya, ya. Dan hati kita juga gitu. Kita tahulah, ya, sifat-sifat madmumah dalam hati kita. Itulah mu'ibun. Jadi dari aspek jasad, aspek hati memang banyak kelemahan anak Adam untuk melakukan amalan yang bersih daripada aib. Jadi susah. Ya, jasad kita memang dah tak boleh nak bawa baik. Hati kita pun ada cacatnya, dua-dua, dari dua titik. Kita nak keluar daripada kedua-dua aib ini untuk melakukan amalan yang tak ada aib, tak ada cacat celah, memang tidak boleh. Kerana itulah, maka Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmatnya, dengan kurnianya, belas kasihannya, sifat Ar-Rahman Ar-Rahimnya, maka Allah baiki terlebih dahulu amalan seseorang. Sudah baik barulah Allah terima. Dan itulah tuan-tuan, kita diingatkan oleh Allah dalam ayat 58 surah Yunus. Tadi saya bacakan dalam muqaddimah kuliah. Bismillahirrahmanirrahim. Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un.
Ya Muhammad, engkau ajarkan kepada umatmu supaya umatmu itu berasa suka dan gembira kerana menerima berbagai kurnia dan rahmat daripada Allah. Wa khairum mimma yajma'un. Kalau begitu, itu adalah lebih baik daripada mereka merasakan telah melakukan sesuatu kebaikan. Maksudnya begini tuan-tuan, bila kita telah berjaya melakukan perintah Allah, kita jangan rasa kita telah berjaya melakukan amalan itu. Macam tadi solat subuh kita dah lakukan, kita jangan rasa kita telah berjaya melakukan solat subuh, tetapi hendaklah kita merasa Allah telah kurniakan kepada kita apa tadi, rahmat dan nikmat yang berbentuk solat subuh. Jadi solat subuh itu adalah kurnia Allah, rahmat daripada Allah. Hilang perbuatan kita, karena memang pun dari segi hakikat perbuatan semuanya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menjadikan kamu dan Allah juga menjadikan apa yang kamu lakukan. Ini selalu saya dah sebut dalam kuliah saya. Sebab itu dalam perang Badar, tak salah saya, bila tentera Islam menang, Allah ingatkan. Kenapa? Lepas perang bila menang, tentulah tentera Islam berasa suka, gembira. Lalu Allah ingatkan, Bismillahirrahmanirrahim. Falam taqtuluhum walakinna Allah qatalahum wa ma ramaita id ramaita walakinna Allah rama. Wahai orang-orang mukmin, bukanlah kamu yang membunuh tentera musuh kamu di medan perang tadi, walakinna Allah qatalahum, akan tetapi hakikatnya Allah lah yang membunuh mereka. Ya Muhammad, bukan engkau yang memanah ketika engkau melepaskan anak panah ke arah musuh, walakinna Allah rama, akan tetapi hakikatnya Allah lah yang memanah. Ini tuan-tuan, sama juga bila kita buat baik, Allah yang melakukan, kita hanya menerima. Ini jadi segi hakikatnya. Dari segi zahir memanglah kita daripada sinilah wujudnya apa, terangnya apa yang dinamakan syariat yang zahir, syariat yang batin. Yang zahir kita buat, dari segi batin, dari segi hakikat Allah yang melakukan. Sebab itulah kita diperintah oleh Allah dalam ayat 58 surah Yunus tadi, kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Jadi sedikit begini itulah setakat ini. InsyaAllah kita akan sambung dalam kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna. Allahumma ighfir lana warhamna. Allahumma ighfir lana warhamna wa li abaina wa li ummahatina wa li dhawil huquqil wajib alaina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wastiqamata ala syari'atil ghuratil bayda. Allah ja'alna mustaqiman wa la taj'alna saqiman ahad. Allahumma munna alaina bil hidayati istiqamati ala syari'atil ghuratil bayda. Allahumma taq alaina akmalal futuh wasrah suduruna masyurur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nawril anwar wa ala alihi al-azhar wa asbil akhir wa sallim tasliman katsiran ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Rahman Rahim ya hadi al-mudillin ya nasir al-muslimin
ويا رحم الضعفاء والمساكين اجعلنا من أولئك المتقين واخسرنا في زمرة المقربين وارزقنا خير الدارين وقنا من شر كونين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.